Taubat ialah kembali kepada Allah daripada dosa, kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa, atau memberi maksud kembali daripada dosa. Masya Allah. Syaitan ni dia dah kenal lah kita ni daripada kecil sampai tua. Sekarang ni memang dia duduk dengan kita lah. Dia nak juga usik kita macam mana pun. Cerita panjang, syaitan nak supaya kita buat sesuatu yang maksiat, sesuatu dosa. Kadang dia usaha tu bertahun-tahun baru berjaya. Kadang dia usaha berbulan-bulan baru berjaya. Masya Allah. Contoh macam ni ibu-ibu sekalian. Asalnya dulu keluar telefon, makcik-makcik sekalian, tengok orang muda pakai telefon, makcik tengok macam mana? Pandang sinis, betul kan? Ya Allah, orang muda dengan telefon. Masa tu makcik-makcik tak ada telefon lagi. Masa tu banyak pegang Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Lepas tu tengok orang muda main telefon, pegang telefon, main game. Ya Allah, astagfirullahaladzim, buang masa. Berbulu mata tengok dengan telefon je. Pergi makan kedai makan pun sama. Berbulu mata tengok. Ish, apalah budak muda sekarang. Lepas tu anak pun kata, mak, nak belikan telefon untuk mak ya. Mudah sikit nak hubung. Mak tak nak, buang masa. Mak tak nak telefon ni buang masa. Mak nak banyakkan masa mengaji Al-Quran. Mak nak banyakkan masa sekian-sekian. Mengarut. Ada kawan mak tu mengumpat pula. Ish, tak nak. Lepas tu mak ni rajinlah pergi kuliah kan. Pergi kuliah, pergi ceramah. Tengok orang duk selfie. Ish, teringinlah pula. Ada telefon boleh selfie dengan ustazah. Okey, lepas tu setujulah nak beli telefon. Beli yang Apple ya. Tak yang Apple lah. Mak nak yang Anggur je. Kan? Sebab Apple filter dia tak lawa telefon Apple. Betul tak? Dia tak lawa sangat gambar dia. Yang mahal sangat mungkin lawa lah. Tapi kalau yang Oppo ke, yang Huawei ke, yang banyak filter tu lawa. Mak nak yang tu. Mak tak nak internet ni, mak nak selfie je. Mak tak nak lara semua ni. Dia berperingkat-peringkat tu, berperingkat-peringkat. Mesej je mak tak nak WhatsApp ni, tak nak nanti tak berasap dapur mak nanti. Okey, lama. Lepas tu duk bayar top up, duk bayar mesej tu apa semua. Mak, free je mak, WhatsApp senang. Mak nanti boleh dengar ceramah melalui WhatsApp. Orang share banyak ceramah, mak tekan je, ni semudah mak. Okeylah mak setujulah, WhatsApp je, Facebook mak tak nak. Lepas tu kawan-kawan bila jumpa, ni tengok saya update gambar ni kita pergi kuliah hari tu Oh, saya tak tahu, saya tak ada Facebook. Tumpanglah tengok Facebook kau. Oh, kau update gambar saya. Oh, ada orang komen, seronok lah pula. Daftarkan mak Facebook. Dulu pandang sini, nampak tak? Syaitan tu sikit sampailah, Masya Allah. Bukan orang muda, orang tua pun banyak pegang telefon daripada Al-Quran. Banyak pegang telefon daripada pegang suami dia. Banyak pegang telefon daripada memegang benda-benda yang baik, buat kerja rumah dan sebagainya. Sebab lekodik telefon ni. Mata pun banyak baca telefon daripada baca Al-Quran. Nampak tak tipu daya? Lalu kita pun satu hari kita cakap, bang saya ni ya Allah, patutnya makin tua makin banyak baca Quran. Sekarang dulu boleh baca 2 jam sehari. Sekarang dah setengah jam sehari je sebab banyak baca telefon. Bang saya bertaubatlah bang, saya insaflah. Ginilah, saya nak awak pegang telefon ni sehari 1 pagi, tengah hari baru bagi kat saya. Agak-agak boleh buat tak ibu-ibu sekalian? Menggeletar tu kan jadi ketagih. Ya Allah. Bang, bagi 1 minit je saya nak tengok kod, ada mesej penting lah. Saya ada order kuih talam, saya cuma nak tahu pukul berapa. Ada je alasan tu. Gelak tu, yelah tu. Boleh tak kita kawal, cuba setengah jam contohnya, daripada waktu duha sampai zuhur contohlah, kita off. Kita cuba. Hari ini ramai orang dikawal oleh telefon, bukan dia kawal telefon. Kata off, pagi tu zikir, baca Quran, hafal hadis Nabi dan sebagainya. Masya Allah. Antara kelebihan hafal hadis Nabi nanti saya sebut. Nanti kita nak, bila nak add pahala tu nanti. Allahu Akbar. Jadi bila kita nak sebutkan tentang pasal telefon, bukan saya kata telefon ni terus kita kata berdosa, lara apa, tapi atas kita lah. Nak ceritanya bila kita berjaya mengawal, syaitan dah usaha kita ni bertahun supaya kita beli telefon.
Makan bulan pula untuk supaya kita ada WhatsApp, ada Facebook. Tiba-tiba kita bertaubat, tiba-tiba kita istighfar, tiba-tiba kita boleh kawal, dia melepek. Alamak, makcik ni dah dongeng ceramah lah pula pasal telefon. Maksudnya usaha keras dia bertahun dan berbulan itu hanya boleh dihancurkan sekelip mata apabila hati kita mula dapat petunjuk ataupun hidayah. Lalu kita buat keputusan setiap hari ada 5 jam, 6 jam tanpa telefon off adalah masa untuk Allah. Masa aku dengan Al-Quran, nak baca sirah, nak baca hadis Nabi. Lalu syaitan kata, ya Allah, fail aku. Dah usaha keras makcik ni. Contoh, berapa lama masa nak diambil oleh jin, syaitan, iblis ni untuk merosakkan seorang wanita yang baik akhirnya melakukan zina. Wanita yang baik asalnya tak berhubung, tak kenal mana-mana lelaki. Tetapi mula dia ada WhatsApp, mula dia ada Facebook. Pada awalnya dia tak update pun muka dia. Tapi lama-lama kawan tag dia, muka dia pun naik. Dah mula-mula orang tag, lama-lama dah biasa dia sendiri upload. Dah lama ada pula lelaki masuk PM dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Warak tu masuk tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu sabda Nabi SAW. Oh, dapat mesej macam ni cair tak? Cair, Masya Allah. Padahal dia copy paste je. Sekiranya diizinkan oleh Allah dan Rasulullah, ayat tu dan diredai oleh Allah, saya berhasrat untuk kenal dengan enti. Oh, enti. Tidak lain tidak bukan hanya untuk sama-sama mencari redha Allah. Saya nak bagi tahu dah ramai remaja kita tertipu dengan kalimah-kalimah Islamik seperti ini, lalu akhirnya berakhir dengan zina. Berakhir dengan zina. Ramai buat pengakuan dengan saya, ramai. Sebab memanglah rasa Masya Allah ini cinta lillah ni, til jannah ni. Kemudian gini-gini, mana dia pun sambung lagi. Esok, lusa sambung lagi ayat-ayat ni. Manakan boleh kalau kita nak sama-sama mencari redha Allah tanpa kita ta'aruf. Saling berkenalan dah pula, dah kenal. Mula-mula serius, lepas tu dah tukar emoji. Mula senyum, kemudian mata dah ada love pula. Tipu daya. Mula-mula rasa biasa, lama-lama ternanti-nanti mana mesej dia tak masuk. Alamak, kenapa ni? Berdoa pada Allah, ya Allah, sampai kelah rinduku padanya, ya Allah. Macam tu pula. Lepas tu tiba-tiba naik, kebetulan naik. Ya Allah, kau makbulkan doaku. Memang mungkin ini jodohku. Mesej lagi, tanya khabar gitu gini. Ya Allah, cantiklah awak. Saya tak pernah tengok wanita secantik awak. Mana ada, saya biasa je lah. Tak, bagi saya awak luar biasa. Masya Allah, subhanallah, lama-lama sampai peringkat jumpa, sampai peringkat boleh pegang tangan, sampai peringkat dating dan sebagainya. Ada seorang ibu ni, dia bagi tahu, Ustazah, subhanallah, sebelum ni saya tak fikir nak check mesej anak saya. Sebab anak saya ni pakai tudung labuh, sekolah agama, sekolah Arab, baca Quran bagus, solat jaga, dia seorang anak yang baik, Ustazah. Jadi saya tak terfikir langsung nak check telefon. Tapi dia ada terkait dia dengan ceramah saya tentang bahana telefon pada remaja. Ibu bapa wajib cek telefon anak-anak walaupun nampak sebaik mana pun. Dia kata hari yang dia cek hari yang sangat tepat. Sebab apa, dia bagi tahu saya, esok ada kelas tambahan macam itulah. Tetapi rupanya mesej yang saya baca, dia dah deal dengan lelaki untuk check in hotel. Untuk check in hotel. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, nak check in hotel hari ni tak perlu bermalam ya. Ada hotel-hotel bajet yang murah, boleh check in untuk bayaran 1 jam. Untuk bayaran 2 jam. Nak berapa jam? 3 jam. By jam pun ada. Untuk sekadar melakukan aktiviti zina. Na'udzubillah min zalik. Yang lelaki mungkin pujuk. Kejap je, saya nak borak-borak je tapi nak privacy. Saya tak akan sentuh awak sikit pun. Sebab saya tahu hadis Nabi, sentuh perempuan ini ibarat menyentuh api. Maksudnya akan dibakar api neraka dan sebagainya. Pujuk-pujuk, saya cuma nak borak, nak kenal lebih lanjut. Tapi bila dalam satu bilik lelaki dan perempuan, apa yang ada di antara mereka? Syaitan. Masya Allah. Akhirnya terlibat dengan zina. Tetapi dia cuba, wanita yang baik, yang salihah, yang dia dijaga sekian lama oleh ibu ayah ni, akhirnya melakukan zina. Syaitan pun hore, berjaya. Berjaya mengalahkan, berjaya menghancurkan.
Dua orang ni, lelaki dan perempuan ni. Lalu perempuan ini rasa bersalah, rasa berdosa. Malam itu dia bangun malam, lalu dia bertaubat nasuha dengan Allah. Dia terus putuskan berhubung dengan lelaki itu, semua dia blok. Dia tahu dia dah buat salah. Usaha keras syaitan bertahun dan berbulan ini hanya boleh dihancurkan sekelip mata dengan taubat dan juga istighfar. Yang kedua, minta maaf. Contohlah kan, ni buat bergaduh suami isteri ni. Syaitan buat panas ni. Suami bukan salah besar sangat, tapi isteri bebel-bebel sampai bingit suara suami ni. Telinga suami. Cair tak telinga suami ni? Bebel-bebel. Padahal pasal apa? Pasal stoken je. Tinggal bergulung. Awak ni bila nak berubah? Umur dah macam ni tak nak berubah lagi, stoken ni bergulung ni. Kan senang awak kebah-kebah, awak sangkut, susah sangat ke nak buat? Daripada dulu kahwin sampai sekarang macam ni lah. Habis dia sebut macam tu. Padahal semalam suami dia elok gantong. Tapi sebab hari ni kebetulan dia pula tengah panas hati, lapar pula tu. Kan, apa-apalah berlaku, menambahkan lagi. Kan boleh bergaduh besar, betul kan? Boleh gaduh besar. Suami pun dah geram pas sekali. Contohlah. Barulah tenganga isi tu. Tenganga kan. Menambah pula nak marah, merajuk, apa semua. Masya Allah, contohlah. Ini sekarang berlaku dosa antara manusia dengan manusia ni. Sebab menyakiti hati sesama manusia ni. Dua-dua ada salah sekarang. Betul tak? Yang punca dan yang marah berlebihan juga buat salah. Dua-dua salah. Lepas tu kena penampar pula, salah lain pula. Jadi syaitan hore dua orang ni, makcik pakcik, namanya Hajah dengan Haji sama belaka. Okey, hore lah syaitan ni kan. Gembiralah dia. Tetapi tiba-tiba dua orang ni saling bermaafan. Bang, saya minta maaf lah ya bang. Yalah, saya pun minta maaf juga. Sedap tak penampar tadi? Kan? Saya minta maaf juga. Sama-sama minta maaf. Masya Allah. Syaitan pun kecewa. Ya Allah, susah payah buat dia orang bergaduh. Dengan minta maaf, habis usaha syaitan. Maksudnya dua perkara yang boleh mengecewakan syaitan. Jadi semalam ada tak kita kecewakan syaitan? Dan sentiasalah kita setiap hari berusaha untuk kecewakan syaitan. Dengan dua perkara, taubat dan juga maaf. Maaf bila dosa sesama manusia, taubat bila dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, alhamdulillah.